Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kesempatan hari ini saya akan mengulas perkembangan mutakhir Pakatan Harapan dengan menerima terlalu banyak gesaan tentang keputusan yang patut dibuat semalam. Selepas itu saya akan juga bicara tentang proses peletakan jawatan tokoh-tokoh profesional dan teknokrat yang mengejutkan di negara kita, belum pernah berlaku sebelum ini, termasuk di Petronas, PNB dan lain-lain. Dan ini tentunya menyentuh juga cara pengendalian seperti yang berlaku dalam TNB, lonjakan bil air, tenaga yang begitu, elektrik yang begitu banyak dan meningkat besar, dan bandingkan dengan allowance pengurusi dan eksekutif di TNB. Apa kaitannya dengan pengangguran? Dan akan saya sentuh masalah besar dalam hadapi krisis ekonomi pandemik ini dengan jumlah pengangguran yang tinggi. Jadi saudari, semalam Pakatan Harapan melalui Ketua Setiausaha Saudara Saifuddin Nasution telah mengeluarkan kenyataan bahawa belum ada keputusan muktamad. PH sebagai satu badan memang sudah buat keputusan, tetapi kita terpaksa rujuk juga kepada teman-teman lain termasuk Warisan dan kelompok Persatu di bawah pimpinan Tun Mahathir. Yang penting kita tekankan di sini adalah keutamaan PH untuk memastikan agenda perubahan ekonomi rakyat dan tata kelola dan tadbir urus yang baik itu dipastikan. Lebih baik daripada yang pernah kita lakukan, kerana pengalaman kita telah menunjukkan bahawa untuk meraih dukungan rakyat itu kita hadapi juga sedikit masalah. Jadi bagi PH, hal ini lebih sentral atau pokok. Bukan sahaja nak mempercepatkan proses kerana pelanggaran hukum dan kebobrokan yang berlaku dalam sistem yang ada sekarang, ya. Perundangan, badan kehakiman, hukuman melepaskan golongan kaya dan dingrat dan aristokrat dan korporat dan mendera golongan kecil. Itu semua kerana perubahan yang berlaku di bawah pimpinan Perikatan Nasional. Jadi bagi kita perubahan itu mendesak dan harus disegerakan. Tetapi janganlah menyegerakan sehingga mengorbankan prinsip utuh, iaitu perubahan ini mesti dengan maksud kepedulian terhadap permasalahan rakyat, mesti dengan kesedaran bahawa perubahan ini akan membawa perubahan dalam negara, memberi keyakinan kepada pelabur dan menjana pertumbuhan ekonomi. Dan ini menjadi persoalan pokok dalam PH. Sebab itu kita mohon maaf kerana kita terpaksa menangguhkan sedikit pengumuman mengenai pimpinan yang bakal
menerajui negara kita. Saya teruskan dengan masalah kita hadapi sekarang, ya, iaitu beberapa berita mengejutkan. Pertama, Tan Sri Wan Zul di Petronas. Tan Sri Wan Zul ini setelah lebih 3 dekad dengan Petronas adalah di antara tokoh yang sangat wibawa, dianggap terlalu profesional dan telah mengangkat kedudukan Petronas itu ke taraf antarabangsa. Dan dunia mengiktiraf, ya, kalau Fortune itu di antara yang 100 tertinggi kekayaan, tetapi dia dikaitkan dengan pengurusan yang baik. Soal penggantian itu soal kedua, ya. Tetapi pengurusan Petronas menyebabkan ia dapat penghormatan yang tinggi, dan ini yang membimbangkan kita, terutama dalam keadaan ekonomi kita yang meleset sekarang. Kemudian tokoh muda, teknokrat yang terkenal di peringkat antarabangsa, terutamanya di pengalaman beliau di Singapura. Itu Saudara Jalil kemudian seolah-olah ditekan dan meletakkan jawatan di PNB. PNB itu agensi Bumi Putera. Kita pastikan orang yang mengendalinya itu orang yang bersih, tidak rasuah, tidak membazir dan punya kelayakan. Jadi oleh yang demikian, Saudara Jalil Rashid bila memilih untuk berhenti kerana tekanan, itu sangat mengecewakan. Ya. Berapa bilion ringgit dan saham Bumi Putera yang lesap selama ini. Ya. Berapa banyak badan-badan institusi Bumi Putera yang tak dapat dikawal kerana pengurusannya lembah dan pengurusannya itu terpaksa bertolak ansur dengan tekanan politik. Jadi bila ada suara anak muda punya kelayakan, kewibawaan dan komitmen, kita patut dukung. Malangnya beliau tidak dapat bersama kompromi dengan cara-cara dan cadangan untuk mengambil kepentingan dari PNB. Beliau memilih tetap jawatan. Apa komen Credit Suisse umpamanya, yang satu badan kewangan, institusi kewangan antarabangsa yang ditulis oleh SJW Hager, ya, bahawa ia tentu akan memberi gambaran kepada dunia pelabur kita telah melanggar garis merah yang menyebabkan orang akan mulai kehilangan keyakinan terhadap institusi di negara kita. Ya. Jadi beliau merasakan dengan tindakan sedemikian ia akan melemahkan ataupun memberikan mesej bahawa kalau saudara teknokrat yang profesional, kalau dilantik akan terpaksa berkompromi dengan tokoh-tokoh politik dan berakhir dengan ditekan, meletakkan jawatan, atau kalau tidak meletak seperti banyak yang berlaku, tolak ansur lah. Nak ambil kontrak, ambil lah. Tak payah tender, tak apalah. Nak ambil komisen, ambil lah. Asalkan kedudukan aku terjamin. Jadi ini telah berlaku dan sudah akan lihat kesannya bukan sahaja kepada diri beliau, tetapi institusi Bumi Putera yang penting, dan di samping itu gambaran persepsi pelabur terhadap institusi kerajaan kita. Kemudian sebelum itu kita tahu seorang tokoh wanita yang juga diminta berundur kerana nampaknya tidak memenuhi selera orang politik, nak ambil ahli-ahli parlimen ganti. Ya. Dr. Narimah Awin, pengurusi LPPKN, telah menjalankan tugas yang begitu baik, memberikan keyakinan baru, tetapi tidak menjadi alat politik. Setakat yang saya tahu, Jalil, Narimah, Wan Zul, ini bukan tokoh keadilan atau tokoh DAP atau amanah. Dia hanya profesional, tetapi dikeluarkan. Dr. Nung Sari, seorang pakar ekonomi yang terkenal di negara kita, juga terpaksa berundur di MEFCOM, sekarang ke MIR. Dalam konteks tekanan yang lebih kurang sama. So, saudara, hanya untuk meletakkan dan memperkayakan
dan memberikan jaminan kedudukan yang lebih baik kepada ahli-ahli parlimen. Ini yang kita kesalkan. Saya dari awal mengatakan saya tidak menolak kalau ahli parlimen itu juga seorang profesional dan teknokrat dan punya pengalaman yang boleh menyelamatkan. Tetapi kalau sekadar dilantik kemudian dengan allowance besar, ia tidak membantu. Lihat TNB sekarang ini. Bil elektrik melonjak naik. Alasan sangat remeh, iaitu kerana COVID kita gunakan lebih. Tetapi lonjakan itu terlalu tinggi, membebankan rakyat. Tapi sebelum sentuh soal itu, yang menjadi hangat dan menimbulkan kemarahan rakyat sekarang ini, kita lihat umpamanya pengurusi dan lembaga TNB. Dilantik pengurusi, kalau ikut notis mesyuarat atau laporan tahunan TNB, ya, bayaran atau upah yang diterima oleh pengurusi adalah RM30,000 sebulan. Itu basic, asas. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan pendapatan pengurusi sebelumnya, Tan Sri Leo Mogi, pendapatannya ialah hampir RM1 juta satu tahun, iaitu RM73,000 sebulan, yuran, allowance dan juga kemudahan-kemudahan tambahan, perjalanan dan semuanya itu mencecah lebih RM73,000 sebulan. Tetapi harga bayaran elektrik bagi rakyat melonjak terlalu tinggi, ya? Dan ini telah menimbulkan kemarahan. Ada yang hantar di sini rumah mama RM3,666, ya. Dan hampir kesemuanya, ada yang dari Pahang yang menghantar notis kepada saya. Sebulan biasanya RM280, sekarang RM700. Dan misi dibayar, menunjuklah aku tak dipotong. Saya nak gesa TNB, pertamanya lanjutkan tempoh pembayaran, jangan padam lampu elektrik dalam mengikut jadual mereka. Keduanya, kaji semula dengan maksud menurunkan kadar elektrik yang dikenakan, jangan bebankan rakyat. Kini kita lihat umpamanya allowance RM1 juta atau RM73,000 sebulan. Cuba kita bandingkan dengan kedudukan ekonomi sekarang dan pengangguran anak muda dan juga golongan yang telah bekerja yang menganggur. Mengikut Jabatan Perangkaan, Statistics Department, ya, April saja sudah mencecah 5%. 5% itu bermakna 778,000 yang menganggur, ya, dan dijangka akan meningkat, ya. Jadi ada satu pihak, rakyat yang banyak ni dah 1 juta menganggur. Yang 2-3 tokoh ini, ahli parlimen, daripada 10-15,000 sebulan naik lagi 20-30,000 sebulan. Jadi ini saya rasa suatu yang sangat tidak munasabah dan disesalkan, ya. Kalau M-Bank Research, keadaan sekarang yang dijangka akan naik sehingga 6% sebelum akhir tahun ini, ya, ini lebih parah dari krisis ekonomi 97 dan krisis ekonomi 2008. Ya, jadi kalau kita lihat kembali rajah tadi, dia naik lonjakan itu, ya, tengok, lihat, ya. Lonjakan itu dia meningkat dan dijangka akan terus meningkat untuk bulan-bulan berikut sehinggalah ekonomi pulih. Sementara itu, sama-samalah kita hadapi masalah dan sama-samalah kita bersabar, dan janganlah pula dalam keadaan kesempitan ini tokoh-tokoh politik yang berkuasa
duk berkira nak agih habuan untuk memperkayakan diri mereka. Satu pihak 1 juta menganggur. Maknanya 1 sen tak dapat 1 bulan. Satu pihak lagi yang ada 15,000, tambah lagi 70,000, 30,000, 20,000 sebulan. Ini masalah yang kita harus tangani. Bila saya sebut tentang krisis 97, saya nak bangkitkan juga isu forex. Ini perdagangan wang asing yang telah dibangkitkan, dan ada yang mengatakan ini perkara baru yang saya jawab. Ada yang mengatakan pula saya sokong Datuk Seri Najib. Saya ni sepatutnya siapa pun kalau ada cadangan yang baik, kita harus terima. Ya. Tapi cadangan ini bukan cadangan baru. Sebab semasa saya Ketua Pembangkang berucap di Parlimen, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Datuk Seri Najib bangkitkan soal forex. Tidak ada pun kajian. Tidak ada pun arahan untuk meneliti masalah ini yang menyebabkan kerugian besar. Ini menyebabkan umpamanya perdebatan hangat berlaku di Parlimen pada ketika itu saya Ketua Pembangkang, dan saya ulas berdasarkan Hansard, iaitu laporan Parlimen pada tahun 1993. Ini saya jawab umpamanya tak kalah menjawab soalan. Saya kata kerana dia orang kata bila forex dia sebut cuba nak singgung Anwar. Saya tak ada masalah. Sebab tu saya kata buat siasatan bahawa forex trading itu dijalankan sebelum saya jadi Menteri Keuangan. Itu kena ingat. Daripada 1990 sudah ada forex trading. Kemudian bila saya dapati mendapat makluman itu, dan saya terangkan daripada Switzerland, dan bila dicabar di Hong Kong, dia kata, oh, saudara, saya jawab standard masa itu, iaitu kita hanya menggunakan sedikit jumlah wang untuk mempertahankan kekuatan ringgit. Tapi mereka sebut pada itu tak, di Switzerland masa itu, di Zurich, sudah puluh bilion. Maka saya pulang, panggil Tan Sri Jaafar, dan Tan Sri Jaafar memberi jaminan pada mulanya. Kemudian dia mengaku akhirnya bahawa telah melanggar arahan saya. Arahan itu saya sebut di Parlimen. Di Parlimen saya telah berikan maklumat kepada ahli Parlimen bahawa saya dengan ini mengarahkan Bank Negara Malaysia menghentikan serta merta soal urus dagang. Tapi perkara itu diteruskan. Maka sebab itulah Tan Sri Jaafar, walaupun dia tidak terlibat pada saya langsung, menurut beliau telah memilih untuk meletakkan jawatan kerana section atau bahagian trading yang melakukan di Bank Negara itu tidak memberikan laporan sepenuhnya. Hal ini boleh disiasat. Tapi yang penting apa? Yang kita nak bincang ini, soal forex. Soal salah guna kuasa, soal menggunakan dana negara untuk kepentingan diri, keluarga, dan ini tidak hanya terbatas pada forex, tetapi dalam semua hal, baik pembalakan, baik penyalahgunaan saham, baik pengurusan MARA atau tabung haji atau 1MDB, kita harus melakukan penyiasatan yang telus. Sebab itu saya sepanjang puluh tahun ini, bila ditanya, saya tegas bahawa sepanjang saya jadi Menteri Keuangan, itu yang mereka marah sangat pada saya ni, teman saya cabar di Parlimen berulang kali. Ada tak satu saham Bumi Putra yang saya ambil? Ada tanah kerajaan yang saya ambil? Atau balak? Atau kontrak? Ya. Dan kalau ini yang pentinglah kita nak jawab, ya, soal penyalahgunaan kuasa, rasuah, memperkayakan diri, anak-anak atau keluarga. Dalam menjaga kepentingan negara ini, kita harus tekankan suatu tata kelola yang baik. Jadi untuk meneruskan siasatan dalam soal forex, kita bincang dalam konteks ini yang telah saya suarakan 10-20 tahun yang lalu, ya. Bukan hanya minggu lalu. Jadi saya harap dengan penjelasan soal Pakatan Harapan, soal peletakan jawatan teknokrat kita dan pengangguran,
dan forex kita dapat sedikit manfaat, dan saya alu-alukan pandangan, teguran, kritikan daripada rakan-rakan yang mengikuti, asalkan kita jaga akhlak kita supaya jangan kita oleh kerana kemarahan ataupun sentimen parti itu sampai kafirkan ataupun maki hamun yang tidak wajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.